Bab 1. Ayahanda datukmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ruhmu ditempatkan dalam golongan orang-orang yang soleh dan terpuji. Ya Allah, ampunkan dosa ayahanda dan bondaku. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi dan mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Sesungguhnya Engkau Maha mengasihi dengan mengasihani. Ayahanda sosok pribadi paling kuat yang pernah aku temui. Betapa berbangganya aku untuk menghadiahkanmu sebuah kejayaan yang selalu kau sebutkan bakal terjadi padaku. Awang, mung akan jadi profesor. Aku didengarkan dengan kata-kata itu berulang kali, hampir setiap hari. Aku ingat dan hiduplah aku dengan ingatanku terhadap doa-doamu, ayahandaku. Meskipun ayahanda datang dari keluarga yang agak miskin, tidak punya apa-apa, tetapi jiwanya besar, hatinya besar. Dia menyebutkan bahawa kita ni besar hanya dengan percaya bahawa kita besar. Ya, memang dia berjiwa besar. Kerana hanya orang yang berjiwa besar sahajalah yang boleh melahirkan orang yang berjiwa besar yang lain. Dengan jiwa besar itu, dia membesar di Pondok Buruk yang hampir runtuh di kampung kelahirannya. Dia anak tunggal dari perkahwinan pertama datukku, iaitu Tok Ayah. Sewaktu ayahku sangat kecil benar, Datuk dan Tok Wanku memutuskan untuk bercerai. Maka membesarlah ayahku dengan keadaan berkelana, merempat dan menderita. Penderitaan yang membesar bersamanya itulah yang mungkin membuat dia kuat dan kasar, tegas dan aneh orangnya. Tidak banyak yang boleh ditimbang tara dengan perasaan atau belas kasihan, terutamanya tentang bab-bab mengaji Quran atau menelaah pelajaran. Dia sendiri seorang yang tekun, membaca apa saja dan di mana saja. Aku pernah diberitahu, bahkan melihat dia membaca hingga larut malam benar, membawa ke dini hari. Esoknya, tentu dia akan melepak di kedai kopi untuk membahas atau mengajak kawan-kawan sewarungnya itu mengeluarkan benih fikiran berasaskan apa yang dibacanya. Selalunya bukan tentang orang atau peristiwa, tetapi lebih kepada pengajaran dari orang-orang atau peristiwa yang terlibat itu. Mungkin ini sesuai dengan kata-katanya sendiri. Golongan terburuk ialah orang yang bercakap pasal orang. Golongan tengah ialah orang yang bercakap tentang peristiwa. Dan golongan yang bagus ialah
bercakap tentang nilai. Mung kena jadi gulungan yang terbaik itu awang. Terkemama sekejap aku bila dipesan begitu. Manalah aku reti benda-benda nilai begini. Jeng-greng. Seminggu lebih jugalah. Ayahanda adalah ikon seorang pemberani, berpendirian tegas, tidak gentar pada apa atau sesiapa pun. Keberanian itulah yang menakutkan semua yang mengenalinya. Dia bukan sahaja tidak takut kepada Sarif Dol, Samseng kampung dusun itu, tetapi Pak Polisi juga. Mungkin kerana keberanian itulah sepanjang hayatnya dia tidak pernah memiliki lesen memandu yang sah. Yang jelas ku ingat ialah dia sangat menghargai ilmu atau sangat menghormati orang yang berilmu. Kesannya ialah dia memaksa anak-anaknya, terutama aku, belajar setinggi mungkin. Untuknya, dialah satu-satu pemuda dari generasinya yang mengantau keluar dari Terengganu dan berkelana sehingga ke Gunung Semanggul, Perak. Tujuannya tidak lain dari menambah ilmu agama di pondok di situ. Sekitar tahun-tahun 50-an, Kuala Terengganu ke Gunung Semanggul itu terasa sangat jauh. Ketika menceritakan ini kepadaku, dia sempat menyebutkan bahawa konsep menuntut ilmu itu bukankah merantau jauh. Lebih 3 tahun dia bertapa di sana, membaca dan menelaah buku hanya dengan bantuan cahaya bulan setiap malam. Inilah yang menjadikan dia berbeza dan bercahaya. Dia dihormati dan dimuliakan. Seusai sahaja pengajian pondoknya di Gunung Semanggul dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, dia pulang ke kampung halaman untuk menikahi ibuku dan menetap di Dungun, Terengganu. Ketika inilah aku dilahirkan pada tahun 1965 di Hospital Kuala Terengganu. Selepas ibuku menghabiskan tempoh berpantang 40 hari, kami pun pulang ke Dungun, ke rumah Datuk dan Tok Wan sebelah ibuku di kampung Lorong 2 Kanan, Gong Pasir, Dungun, Terengganu. Waktu itu ayahanda bekerja di Bukit Besi, kawasan Lombong biji besi. Namun apa yang masih sempat ku ingat ialah tentang rutinku yang waktu itu setiap hari menemani ibu dan nenekku ke pasar Dungun berjualan kuih. Kereta api berenjin arang itu selalu tidak punya tempat duduk kerana sesak. Lagipun perjalanan terlalu singkat dari Suragate ke Kuala Dungun. Jaraknya sekitar 3 km saja. Biasanya setiap hari kuih itu terpaksa diangkut pulang kerana tidak habis terjual. Aku tidak pasti berapa lama aku menetap di Dungun. Ayahandaku yang bekerja sebagai seorang penyelia di lombong biji besi di Bukit Besi itu berhenti tidak lama kemudian dan kami pun kembali ke kampung halamannya, Kampung Batu Rakit. Yang ku tahu, ayahanda mula melakukan
kerja-kerja kebun di kampung, menanam pisang, ubi kayu, kacang panjang dan menternak seekor 2 lembu. Di usia awal 20-an, mungkin 21 atau 22 atau 23 begitu, ayahku dicalonkan sebagai calon wakil rakyat dan bertanding dalam pilihan raya umum. Dia dikehendaki menentang tokoh negeri yang ternama di Terengganu pada masa itu. Kali pertama dia tewas dengan kekurangan undi tidak sampai 1000. Apabila mengorak langkah untuk bertanding kali kedua, Perdana Menteri pada waktu itu, Allahyarham Tun Abdul Razak, telah menangkap dan menyumbatnya ke dalam penjara di bawah Akta ISA. Selama lebih seminggu ditahan, mentalnya dibelasah setiap hari, sehinggalah dia memutuskan untuk menarik diri dari bertanding dan dibebaskan. Hari-hari berikutnya, kami telah berpindah kepada kubu Kemaman, iaitu sebuah ladang kelapa sawit milik Kerajaan Negeri Terengganu, dan dia ditugaskan sebagai pegawai ladang. Di situlah aku membesar dan belajar membentuk watakku dalam sebuah ladang kelapa sawit yang dihuni oleh masyarakat serba daif dan datangnya dari pelbagai ceruk tanah air. Ayahandaku lah menjadi pemimpin utama mereka. Dipilih menjadi pengerusi PI biji sekolahku dan memimpin sebuah parti besar selama berpuluh-puluh tahun tanpa tandingan, menjadikannya tempat rujukan utama setiap isu yang timbul, dari sekecil-kecil hinggalah ke sebesar-besar. Rumah kamilah yang selalu menjadi pusat pemindahan banjir setiap musim. Dengan kemah-kemah yang terpasang di halaman rumah dan sekitarnya, suasana itu seperti sebuah perkampungan baru atau majlis kahwin anak menteri-menteri atau pesta tahunan yang meriah dengan kanak-kanak bebas lepas bermain dan menghilang. Ibukulah dengan dibantu oleh beberapa makcik yang rapat dengannya yang menjadi tukang masak sekalian pelarian banjir. Aku yakin majikan tempat mereka bekerja ada menghulurkan bantuan untuk tujuan itu. Ayahanda adalah sosok lelaki yang berjiwa pemimpin. Besar hati dan jiwanya serta jelas hasratnya. Yang selalu kuingat ialah setiap kali pelarian banjir itu pulang ke rumah masing-masing, maka dapur rumah kami pun hampir tertutup. Selalunya selama berminggu-minggu. Tidak sedikit pun rasa kesal yang terhambur dari mulutnya kerana membantu teman-teman sekerjanya atau warga masyarakat ladang itu. Waktu beginilah selalunya tabungan kami dikeluarkan untuk membeli beras 1 kilo 2, garam sebuku 2 atau gula sekati 2. Susu memang jarang ada dalam senarai kami. Kita jangan fikir banyak kali nak tolong orang. InsyaAllah selama ada hayat, adalah rezeki kita anak beranak. Itulah kata-kata yang seperti memujuk dirinya sendiri. Setiap kali aku mendengar itu,
Aku berazam untuk berbuat hal yang sama. Ya Allah, berikan aku kesempatan itu kerana aku mahu menjadi seperti ayahku yang kuat, perkasa jiwanya dan tidak mengalah dengan apapun. Ya Allah, dia sangat mulia. Dia juga adalah penelaah yang tekun. Bahan bacaannya tidak terikat dengan bacaan politik atau sosial semata, tetapi mencakupi bidang-bidang seluas pendidikan, sosioekonomi dan lain-lain yang mendorong dia berfikir dengan lebih terbuka. Dengan anak-anak, dialah singa Malaya yang tidak boleh bertolak ansur, terutamanya hal ehwal sekolah. Buku latihan sekolah kami akan disemak setiap hari. Buku-buku latihan kami akan dibelik sehelai demi sehelai, sekalipun di waktu tengah malam benar. Yang akan menjadi hal besar ialah apabila ada tanda pangkah yang dibuat oleh cikgu, yakni warna merah di helaian tertentu. Esoknya, sebelum subuh, kami akan diminta menghadap dan menjelaskan pencerahan konon-kononnya. Watak hebat yang sangat pandai menjawab untuk mengelak ialah kakakku. Berbagai alasan dihayal dan diciptakan untuk sentiasa selamat dalam sesi soal jawab itu. Bagiku, aku akan sentiasa terkantoi. Yang sudahnya, aku mengalah, mengaku bersalah dan berazam untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sebenarnya banyak beza di antara janji-janji yang terdengar sekadar untuk melepaskan diri berbanding janji yang datang dari hati. Ayahandaku mengerti akan hal ini. Dia selalu menyedarkanku bahawa dalam setiap titik air mataku yang gugur kerana tidak lepas jawab itu adalah takungan keazaman yang mendalam. Ayah tahu awang bersungguh-sungguh nak maju. Ayah tahu awang bukan main-main. Awang akan berjaya lebih dari ayah. Adakah itu berupa doa atau ketulusannya yang mengerti hakikat hatiku? Yang anehnya ialah, aku cepat mahu menitiskan air mata ketika aku gagal menjawab soalan-soalannya yang menuntut jawapan ikhlas dariku. Soalan-soalan itu sama seperti tidak susah, sama sekali tidak susah, tetapi menyentuh hatiku secara mendalam. Contohnya, adakah itu berupa doa atau ketulusannya yang mengerti hatiku? Yang anehnya ialah, aku cepat mahu menitiskan air mata ketika aku gagal menjawab soalan-soalannya yang menuntut jawapan ikhlas dariku. Soalan-soalan itu sama sekali tidak susah, tetapi menyentuh hatiku secara mendalam. Contohnya pada suatu hari, ketika aku di sekolah, cikgu telah
menemui bahawa aku tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan. Akibatnya, aku dirotan 2 kali di tapak tangan. Aku tidak menangis walaupun denyutan bekas rotan itu masih terasa sewaktu pulang dari sekolah. Ketika ayahnya pulang dari ladang sekitar jam 5 petang, sebelum dia duduk pada sofa usang di depan TV itu, dia terus bertanya, "Awak kena rotang ke sekolah hari ni?" Bukankah jawapannya mudah? Namun belum sempat aku mampu mengeluarkan walau sepatah kata pertama untuk menjawabnya, air mataku pun bercucuran. Aku sedar benar bahawa pantang utama ayahanda ialah menangguhkan jawapan. Maka dalam sebab-sebab itu sebegitu pun, aku memaksa suaraku menuturkan jawapan setulusnya. "Ya, ayah. Ayah dok siap kerja sekolah. Sebab kemarin penat sangat dan tak berapa sihat.